Baik, RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 29 April bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Jutaan warga kota balik kampung. Aliran trafik di lebuh raya utama dijangka perlahan malam ini. Rangka penyelesaian disedia tangani kenaikan mendadak kos binaan akibat konflik Rusia-Ukraine. Baik, demikian tinjauan berita RTM di beberapa bandar dan lebuh raya utama sejak pagi tadi. Keadaan agak luar biasa dengan kali ini warga kota mengambil peluang untuk pulang lebih awal selepas 2 tahun tidak dapat berhari raya bersama keluarga. Ya, jutaan warga kota dijangka balik kampung malam ini memanfaatkan hadiah tol percuma dan diskaun sehingga 50%. Ya, untuk mengetahui keadaan di lebuh raya utama negara, kita akan bersama Nurul Asmawati Harun di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Nurul, silakan. Terima kasih Syahril dan Farhatul. Saya ketika ini berada di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan bersama saya ketika ini Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM Senior Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad untuk berkongsikan kita mengenai perkembangan lebuh raya utama ketika ini. Terima kasih. Silakan Tuan Syed. Berdasarkan trend semasa pergerakan aliran trafik ketika ini, apa pandangan ataupun jangkaan Tuan Syed mengenai pergerakan aliran trafik bermula malam ini sehingga esok? Okey, terima kasih pada Nurul ya. Okey, daripada pemantauan pihak LLM, kita menjangkakan bahawa keadaan trafik semakin bertambah bermulanya pada malam ini sehingga ke pagi esok. Dan daripada pemantauan pihak LLM juga kita dapati bahawa trafik yang ke arah pantai timur telah mencapai kita punya target iaitu dah hampir 70% ya. Dan kemungkinan sebahagian trafik yang akan memulakan perjalanan pada malam ini ataupun pagi esok. Dan di sebelah utara dengan selatan juga kita dapati bahawa keadaan trafik juga telah mencapai 50% ya. Dan baki kenderaan yang akan memulakan perjalanan ini mungkin pada malam ini ataupun pagi esok ataupun lusa untuk menikmati tol percuma yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Mungkin Tuan Syed ada saranan kepada para pengguna lebuh raya. Okey, saranan pihak LLM kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang ingin memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung, kita hendaklah memastikan bahawa kenderaan telah diperiksa dan diselenggara sebelum memulakan perjalanan, dan pihak pengguna juga hendaklah merancang perjalanan dan mematuhi jadual-jadual TTA yang disediakan oleh pihak syarikat konsesi. Selain itu, pihak pengguna juga perlu memastikan bahawa baki kad touch and go dan e-wallet mencukupi. Walaupun tol percuma, tetapi pengguna masih perlu touch sistem yang dekat berada di plaza tol. Selain itu, pengguna-pengguna juga boleh mendapatkan info-info trafik terkini di lebuh raya melalui hotline LLM 1800 887752, dan kita akan beroperasi selama 24 jam. Baik, terima kasih Tuan Syed. Baik saudara, seperti mana yang dapat kita saksikan pada paparan skrin ini, aliran trafik menuju ke pantai timur masih lagi sesak dengan lautan kenderaan dan lebuh raya
Pantai Timur Akuiti 1 juga masih bergerak perlahan, sama seperti yang berlaku di Genting Sempah ini yang mengalami pertambahan bilangan kenderaan selepas keluar daripada Tol Gombak. Namun bagaimanapun dilihat pada Lebuh Raya Plus Nilai Seremban, aliran trafiknya masih lagi lancar. Kemungkinan para penggunanya masih berkira-kira untuk memulakan perjalanan, mungkin ingin menikmati tawaran tol percuma yang berkuat kuasa tengah malam ini. Dan bagaimanapun di Lebuh Raya menuju ke utara, Lebuh Raya Plus di Tapah, kenderaan sudah mula bertali arus, bagaimanapun masih lancar dan terkawal. Jadi setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama rakan setugas Katir dan juga Wan Jeffrey dari Pusat Pengurusan Lebuh Raya Malaysia LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Dan untuk perkembangan di RNR Rawang, saya Nur Asmati Harun melepaskan ataupun beri laluan kepada rakan setugas Hairun untuk perkembangan di sana. Silakan Hairun. Okey, terima kasih Nurul yang berita langsung dari LLM Bangi. Jadi saya masih lagi meninjau situasi semasa aliran trafik di kawasan Rehat dan Rawat RNR Rawang arah utara. Setakat jam 8 malam tadi, aliran trafik di Lebuh Raya berhampiran RNR Rawang arah utara dan selatan berjalan lancar dan ada sedikit penambahan jumlah kenderaan di kedua-dua laluan, namun masih terkawal. Namun begitu, pihak PLAS menjagakan trafik akan mula sibuk pada lewat malam ini berikutan cuti hujung minggu yang bermula pada hari esok. Dilihat rata-rata warga kota yang ingin pulang ke kampung halaman bersempena sambutan Aidilfitri singgah di RNR Rawang ini untuk berbuka puasa. Jadi bersama saya Encik Ahmad Zulfadli Abdul Rahman, pengguna Lebuh Raya yang ingin pulang ke kampung menyambut Aidilfitri. Jadi sedikit perkongsianlah apa sepanjang perjalanan ni, adakah laluan berjalan lancar ataupun dan sebagainya? Saya tadi bertolak daripada Kuala Lumpur, mahala ke Taiping. Saya pulang ke Taiping. Alhamdulillah trafik sangat baik, sangat lancar dan tak ada jam lagi. Saya sempat berhenti di area Rawang ni untuk berbuka puasa dan okey, semua baik. Dan saya sangat bersyukur tahun ni kita dapat beraya setelah 2 tahun kita tak dapat beraya bersama-sama keluarga. Dan alhamdulillah sangat-sangat bersyukur dan harap hari ini saya dapat sampai ke destinasi saya dengan cepat tanpa ada kesakan. Okey, terima kasih Encik Zulfadli. Difahamkan RNR di sini akan beroperasi selama 24 jam sehingga 8 April ini. Jadi diingatkan kepada semua yang ingin pulang beraya agar merancang perjalanan anda, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Pastikan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan dan berhati-hati ketika memandu. Jadi setakat ini itu perkembangan aliran trafik RNR Rawang arah utara. Untuk perkembangan lanjut, seterusnya saya serahkan kepada Ravin di Sungai Besi. Silakan Ravin. Terima kasih Airun di RNR Rawang. Saudara, ketika ini saya berada di Plaza Tol Sungai Besi sejak pukul 3 petang tadi untuk mengikuti perkembangan aliran trafik di laluan ini. Setakat jam 8 malam tadi, saudara, aliran trafik dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke arah selatan dilihat masih bergerak lancar dan tidak menyaksikan peningkatan aliran trafik setakat ini. Namun aliran trafik dari Plaza Tol Sungai Besi mengalir ke Ibu Negara dilihat menyaksikan sedikit peningkatan trafik setakat jam 7.30 malam tadi. Kini ia kembali lancar di laluan berkenaan. Sementara itu, PLAS Malaysia berhad menjangkakan lebih 2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya setiap hari. Bermula hari ini sehingga 9 Mei depan,
sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saudara, untuk pengetahuan anda, terdapat 3 mod pembayaran yang disediakan di setiap plaza tol, iaitu penggunaan kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID. Anda dinasihatkan untuk menggunakan saluran yang betul untuk mengelak kesesakan di plaza tol yang disediakan. Jangan lupa untuk tambah nilai kad Touch and Go anda terlebih dahulu. Sementara itu, PLAS juga menjangkakan lebuh raya mungkin akan sesak dan ia juga akan memanjangkan tempoh perjalanan anda untuk balik ke kampung. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari lokasi. Nasihat kami adalah rancak perjalanan anda sebelum bergerak dari ibu kota untuk elak kesesakan. Selamat jalan dan selamat bercuti. Itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari Plaza Tol Sungai Besi mengalah ke arah selatan. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai Syahril dan Farhatul. Silakan. Baik, terima kasih Ravi dan juga 2 rakan kita yang melaporkan dari 3 lokasi tumpuan untuk tinjauan lebuh raya seketika tadi. Kerajaan beriltizam memastikan rangka penyelesaian disediakan berikutan peningkatan mendadak kos binaan akibat konflik Rusia-Ukraine yang memberi kesan kepada harga rumah. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN akan mencari penyelesaian terhadap masalah yang timbul selain memudahkan pembelian dan pemilikan rumah pada masa akan datang. Aspirasi kerajaan adalah untuk membina 500,000 rumah mampu milik untuk keluarga Malaysia di bawah RMK ke-12 sebagai usaha merealisasikan wawasan satu keluarga, satu rumah. Aspirasi ini sangat dekat di hati saya dan pihak kerajaan memahami kerisauan anak-anak muda untuk mempunyai tempat untuk berteduh, terutamanya selepas mereka bersara. Langkah ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha sedia ada. Agensi-agensi kerajaan lain seperti Prima misalnya yang dapat menyumbang secara positif ke arah pemilikan rumah yang lestari. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Pecah Tanah Residensi Perbadanan Prima Malaysia Prima Anstrum Ampang di Ibu Negara. Baik, sementara itu Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan langkah-langkah segera dan jangka panjang telah digariskan untuk menguruskan isu keperluan mendesak keluarga Malaysia memiliki kediaman. Ia digariskan di bawah RM ke-12 dan MPMN. Ini adalah selari dengan usaha memperkasakan pemilikan rumah mampu milik bagi golongan B40 dan N40 dalam usaha mengelakkan mereka daripada menanggung beban keuangan yang berat. Langkah ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha sedia ada. Agensi-agensi kerajaan lain seperti Prima misalnya yang dapat menyumbang secara positif ke arah pemilikan rumah yang lestari. Sebanyak 712 kediaman mampu bilik berkonsepkan small office, home office dan apartmen berkhidmatan di bawah Prima dengan pelbagai kemudahan akan ditawarkan pada harga RM250,000 dan RM270,000 dengan keluasan 450 kaki persegi dan 550 kaki persegi. Dalam pada itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membuat perancangan melaksanakan pembinaan kediaman baharu berkonsepkan transit atau Transit Oriented Development TOD. Nilai dalam keluarga Malaysia ada nilai-nilai kesyukuran. Kalau kita syukur, Tuhan akan permudahkan lagi, tambah lagi nikmat kepada kita. Bukan kerana kerajaan, dia berjaya itu juga kerana rakyat. Kalau rakyat sabotas, tak mau terima semua pelan pemulihan, tak mau terima dan menjayakan vaccination, tak mau mematuhi SOP, kita tidak mungkin berjaya. Jadi kejayaan ini kejayaan keluarga. Kejayaan ini kejayaan kita.
menyusul kembali. Keputusan mengenai kelonggaran pemakaian pelitup separuh muka di kawasan terbuka dimuktamadkan selepas mengambil kira semua aspek termasuk keselesaan awam. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menjelaskan kadar kebolehjangkitan COVID-19 di kawasan terbuka adalah antara 16 hingga 20 kali lebih rendah berbanding kawasan tertutup. Kita telah mengambil kira semua perkara tersebut. Ya. Sebab itu bagi saya telah hanya bersedia umumkan garis panduan pemakaian pelitup muka yang baru ini selepas selesai bulan Ramadan. Sebab saya nampak bulan Ramadan ini paling banyak pengunjung di Bazar Ramadan, keadaan yang sesak. Sebab itu saya pembincang dengan Tan Sri, saya kata elok kita tunggu sehingga selesai Ramadan. Tetapi selepas Ramadan adalah ada rumah terbuka dan sebagainya. Tetapi kita beranggapan bahawa risikonya tidaklah tinggi seperti mana keadaan sesak di Bazar Ramadan. Walau bagaimanapun, beliau menggalakkan pemakaian pelitup muka di kawasan terbuka yang sesak. Beliau mengulas desakan pelbagai pakar kesihatan yang mahu KKM menangguhkan kelonggaran tidak memakai pelitup separuh muka di kawasan terbuka ke suatu tempoh selepas Aidilfitri. Sementara itu, susulan kelonggaran SOP di sekolah dan institusi di bawah Kementerian Pendidikan mulai 1 Mei. Guru-guru diingatkan agar tidak mengajar secara bersemuka sekiranya bergejala COVID-19. Kita melihat bahawa kebolehjangkitan itu bila dia lebih tinggi disebabkan Omicron, sama ada seseorang itu divaksinasi ataupun tidak, kebolehjangkitan itu lebih kurang sama. Cuma vaksinasi ini lebih kepada melindungi diri dia daripada gejala yang teruk. Ya. Jadi dalam hal ini saya melihat bahawa garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu pertamanya guru dibenarkan untuk mengajar secara fizikal walaupun tidak divaksinasi, tetapi dengan syarat kalau guru itu bergejala memang tak bolehlah. Dan ini adalah saya nampak langkah yang tepat. Kerajaan sedang merancang untuk mengeluarkan sendiri kad perakuan pelarian melalui agensi yang bertanggungjawab dalam perihal tersebut. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Malaysia yang sepatutnya menentukan sama ada pelarian itu boleh tinggal di negara ini dan diberikan kad dikeluarkan oleh agensi kerajaan Malaysia bertanggungjawab. Pendaftaran negara kita ini hanya satu body saja, agensinya yang diketuai oleh Datuk Ruslin, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Kita sedang mencari jalan untuk hanya menerima pengesahan kad yang dikeluarkan oleh agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukan oleh mana-mana pihak yang mengaku bahawa ini kad yang sah daripada UNHCR. Siapa nak pastikan? Malaysia yang patut pastikan sama ada orang itu sah boleh tinggal dengan kad yang boleh kita berikan. Sebelum ini, Datuk Seri Hamzah telah menegaskan kerajaan tidak mengiktiraf status pelarian Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai pendatang tanpa izin parti yang memegang kad UNHCR. Malah Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967, sekaligus tidak mempunyai rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Ketika ini, lebih 150,000 pelarian berdaftar dengan UNHCR berada di Malaysia. Semua syarikat telco diminta menambah baik capaian jalur lebar bagi memastikan perkhidmatan diberikan tidak terjejas ketika Aidilfitri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, perkara itu perlu dilakukan dengan mengambil langkah dalam jangka pendek supaya pengguna tidak mengalami sebarang gangguan atau masalah untuk mengakses internet. Dan minta telco-telco semua meningkatkan perkhidmatan mereka dengan mengambil langkah-langkah yang boleh dibuat jangka pendek, iaitu dengan menaikkan ataupun dia upgrade peralatan di pemancar-pemancar sedia ada.
Itu pun ada keterbatasannya sebab dia juga mempunyai spektrum yang terhad. Jadi ada banyak faktor lah. Semua secara umum kita minta setiap telco cuba memperbaiki lagi. Kira-kira 30% atau 23,595 tiket bas ekspres telah terjual. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, secara keseluruhan sebanyak 77,145 tiket disediakan sepanjang musim perayaan 29 April hingga 8 Mei. Bersamaan dengan 30% jualan. Masih terdapat tiket-tiket yang boleh diperoleh oleh orang ramai dengan pecahan penduduk. Utara 17,850 tiket, Selatan 23,800 tiket dan Timur 11,900 tiket. Ya. Dan Jelas beliau, pihak Bas Ekspres telah menyediakan lebih 6,000 perjalanan dengan 97 bas tambahan sepanjang perayaan kali ini. Beliau meninjau terminal bersepadu selatan di Ibu Negara. Sementara itu, 82% daripada 1,392 tiket yang ditawarkan KTMB melalui Ekspres Khas Keluarga Malaysia sudah terjual setakat semalam. Tren khas itu akan memulakan perjalanan pertama 11 malam ini sebagai alternatif untuk rakyat Pantai Timur pulang ke kampung tanpa kesesakan jalan raya. Memang kita dapat jangkakan dan tidak ada kelewatan train lah sekiranya tidak ada apa-apa kesilapan masalah teknikal. Jadi pelbagai coach disediakan melalui train khas ini di mana penumpang dapat bersolat, makan dan bersantai dengan keluarga dan rakan-rakan. Secara keseluruhannya, sebanyak 154,526 tiket daripada 244,502 tiket telah terjual bagi perkhidmatan tren ETS, ETS tambahan, KTM Intercity dan Ekspres Khas Keluarga Malaysia. Terima kediaman menerusi bantuan rumah skim Inapan Kasih SIK. 3 keluarga asnaf menarik nafas lega dan gembira dapat beraya di kediaman baru milik mereka. Ya, sebahagian bantuan disalurkan Zakat Pulau Pinang ZPP kepada golongan asnaf fakir dan miskin di negeri itu. Untuk perincian lanjut, wartawan Zatul Ikhmah Muhammad Nur ada laporannya. Saksikan. Penantian Jaafar Mashar memiliki kediaman sendiri tercapai selepas ZPP membina sebuah rumah baru berkeluasan 800 kaki persegi di Permatang Pasir Balik Pulau dengan kos RM72,000. Sebelum ini, Jaafar, 54 tahun, isteri dan 6 orang anaknya terpaksa berteduh di rumah pusaka milik keluarganya. Saya menzahirkan rasa syukur kepada Allah SWT lah sebab dapat memiliki rumah sendiri lah. Dia pasal dulu rumah tu rumah pusaka, jadi maksudnya faham-faham sajalah bila pusaka maksudnya kalau kita nak buat apa dalam rumah tu pun kita rasa macam takut-takut. Bila kita duduk rumah sendiri ni kita nak kemas ke, kita nak ubah ke, ikut kita lah. Sementara itu, Nur Azmaniza Muhammad Noor, 47 tahun, yang sebelum ini terpaksa bersempit dalam rumah sewa yang didiami bersama 5 orang anak dan cucunya, menzahirkan rasa syukur dengan bantuan yang diterima. Perasaan dia syukur, alhamdulillah lah, gembira lah dapat rumah kan. Siapa tak gembira dapat rumah kan. Lama ni pun duduk menyewa je kan. Jadi memang impian untuk dapat rumah tu memang dah daripada dulu lah kan. Tapi mungkin belum ada rezeki untuk buat rumah kan. Jadi ini ada zakat buat permohonan untuk bantuan rumah. Jadi saya cuba mohon. Memang alhamdulillah rezeki saya kan. Yalah, kalau nak ikut dengan zakat bagi sekarang memang lebih selesa lah. Besar lah. 3 bilik keluasan dia dulu lama punya 20 kali 30, sekarang 20 kali 40 lah. Lebih selesa lah. Setakat ini 50 unit rumah di bawah skim tersebut berjaya dibina ZPP. Sebuah rumah ni adalah RM72,000
dengan spesifikasi 3 bilik, 2 bilik air dan keluasan 800 kaki persegi. Jadi insya-Allah kita mengharapkan tahun ini kita dapat bina sekurang-kurangnya 30 ke 35 unit rumah lagi untuk golongan yang memerlukan. Dan keseluruhan yang telah kita bina rumah model ini sejak daripada tahun 2020 adalah sebanyak 50 unit. Dalam pada itu, ZPP turut menyumbang RM33,000 bantuan kepada 54 asnaf di daerah tersebut. Bagai bulan jatuh ke riba, itu peribahasa yang tepat menggambarkan situasi penerima bantuan ketika ini. Siapa sangka dari rumah yang kurang selesa, kini mereka berada dalam rumah yang lebih kondusif, dan ini merupakan usaha daripada pihak Zakat Pulau Pinang bagi menjamin kehidupan yang lebih baik kepada penerima yang kurang berkemampuan. Satulikumar Muhammad Noor, Berita RTM. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Nazri Fahmi, silakan. Talian hayat buat Perak FC. Paulus Firman sah tinggalkan PAM. Terima kasih Syahrir dan Fahatul. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Penentuan pasukan mana yang bakal memenangi slot ke peringkat kalah mati Liga Juara-Juara Asia bagi kumpulan I akan terjawab esok. Ketika ini 3 pasukan iaitu Johor Darul Ta'zim JDT, Kelab Korea Selatan Ulsan Hyundai dan wakil Jepun Kawasaki Frontale semuanya berpeluang untuk memenangi 2 slot tersebut. Namun tumpuan sudah pasti terarah kepada pertemuan JDT dan Ulsan Hyundai yang akan berentam bagi aksi terakhir kumpulan dengan salah satu daripada mereka berpotensi untuk tersingkir. Ketika ini JDT dan Ulsan Hyundai terikat 10 mata manakala Kawasaki Frontale di tangga ketiga dengan 8 mata. Meskipun di atas kertas Ulsan Hyundai dilihat mempunyai kelebihan, namun Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora tetap yakin dengan peluang pasukannya mencipta kejutan ke atas bekas juara ACL 2020 itu. Menurutnya, perubahan waktu permainan yang diadakan serentak pada pukul 5 petang esok tidak banyak memberi kesan kepada mental dan fizikal para pemain Harimau Selatan. We know how it is to train at 5 p.m. every day. Sometimes it's raining, sometimes it's very, very hot. Sometimes it just is about to rain, or sometimes it's very humid. Sometimes we go in the indoor because it's raining very hard. But most of the time we feel the heat and we feel the panas, to the power in the body. So the boys are used to play in that time. Sementara itu, jurulatih Ulsan Hyundai Hong Yung Bong turut yakin pasukannya telah bersedia untuk mencipta kemenangan esok. Namun Yung Bong meluahkan rasa kecewa apabila tidak mendapat kebenaran berlatih di Stadium Sultan Ibrahim sebelum perlawanan terakhir kumpulan. 늘 이제 마지막 경기까지 왔고 가장 중요한 경기가 되었는데 일단은 우리가 경기를 하기 전에 훈련장 오늘 마지막 훈련을 할 수 있는 기회를. Pada pertemuan pertama sebelum ini, JDT berjaya menewaskan Ulsan Hyundai 2-1. Isu pertukaran pemilik Perak FC. Malaysian Football League MFM mengesahkan XOX Berhad telah diumum sebagai pemilik baharu kelab berkenaan berkuat kuasa hari ini. XOX telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Perak FC mengenai pengambil alihan tersebut dengan proses perundangan yang penuh dan wajar untuk dimuktamadkan.
Perkara itu disahkan dalam satu kenyataan rasmi oleh Unit Pelesinan Kelab MFL di mana XOX telah berjaya menyediakan semua dokumen seperti yang diminta oleh MFL pada hari ini yang juga merupakan tarikh akhir. Jelas MFL pengurusan tertinggi XOX telah pun bertemu dan berbincang dengan Ketua Jurulatih dan pembantu Jurulatih The Bosgaurus serta dua pemain mengenai komitmen mereka selain turut membincangkan hala tuju pasukan dalam jangka masa pendek dan panjang. MFL dalam kenyataannya turut percaya kehadiran XOX bukan sahaja menandakan permulaan semula Perak FC yang disokong oleh korporat yang kukuh dan teratur, tetapi ia juga merupakan pergerakan positif ke arah kemasukan satu lagi syarikat besar ke dalam pemilikan sesebuah kelab bersepak di Malaysia. Terdahulu, Perak FC sudah 2 kali dihukum dengan pemotongan mata atas kegagalan mereka melunaskan tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan. Sementara itu, terkesan dengan kemeluk gaji yang dihadapi pasukan Perak FC, Gabungan Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak mengulurkan sumbangan berjumlah RM46,000. Sumbangan tersebut berjaya dikumpul menerusi kempen Solidariti RM1 seminggu yang digerakkan oleh mereka sejak 16 April lalu. Setiausaha kehormatnya Hakimi Halim berkata pihaknya amat berterima kasih kepada semua penyumbang yang terlibat dalam kempen tersebut. Saya juga berterima kasih kepada komiti yang sama-sama tak putus-putus membuat promosi dan macam-macam ujian dan dugaan yang kami terima. Semua niat kami bukanlah apa-apa, bukan nak cari glamour atau nak cari nama, tapi lebih kepada membantu pasukan. Beliau berkata demikian selepas penyerahan sumbangan tersebut di Padang Kompleks Sukan Cepom semalam. Gabungan Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak sebelum ini menggerakkan kempen tersebut gara-gara kemelut tunggakan gaji yang melanda skuad The Bosgaurus sejak awal musim. Kejohanan Badminton Asia BAC di Filipina, pemain persaingan lelaki negara Lizzie Jia semakin hampir untuk menggenggam kejuaraan apabila berjaya mara ke peringkat separuh akhir. Turut mengesahkan perjuangan adalah gandingan bergu lelaki Gozife Nur Izzuddin Romsani. Sandaran utama negara Lizzie Jia mudah menjinakkan pemain pilihan ke-8 kejohanan Kanta Suniyama 21-13, 21-11. Pemain nombor 7 dunia itu hanya memerlukan 36 minit untuk menjinakkan pemain Jepun tersebut. Sementara itu, gandingan Gozife Nur Izzuddin pula menumpaskan pasangan dari China Reng Xiangziu Tang Qiang 21-19, 21-14 dalam tempoh 33 minit. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua-dua bergu tersebut. Desas-desus mengenai kemungkinan jurulatih bergu campuran Paulus Firman bakal angkat kaki apabila kontraknya tamat akhirnya terjawab. Ini selepas Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan perkara tersebut hari ini. BAM dalam satu kenyataan memaklumkan jurulatih berusia 53 tahun itu membuat keputusan untuk tidak memperbaharui kontrak kerana ingin meluangkan lebih banyak masa bersama keluarganya. Badan induk itu turut meluahkan penghargaan kepada Paulus di atas sumbangannya terutama di bahagian bergu campuran dan lelaki negara sejak kembali ke Malaysia pada 2018. Dalam kenyataan tersebut, pengarah kejurutihan bergu BAM, Rexy Manaiki juga mengucapkan terima kasih kepada Paulus atas peranannya yang dimainkan. Beliau turut menambah pihaknya sedang mengenal pasti calon baharu sesuai yang mampu meneruskan momentum yang ditinggalkan beliau. Edisi Sukan 29 April 2022 di penghujungnya. Saya Nazif Fahmi Syukri kembali semula bersama dengan Syahril dan Fahatul.
Baik, penyalahgunaan parkir orang kurang upaya OKU adalah tidak beretika dan menyalahi undang-undang. Penyediaan petak parkir itu adalah khusus untuk golongan berkenaan. Di luar negara, Syahril, bayang kereta yang memasuki kotak parkir OKU juga boleh disaman. Oh, bayang masuk. Bayang sahaja. Baik, kita saksikannya dalam segmen Hashtag malam ini. Gara-gara bayang kereta memasuki kotak parkir OKU, Matthew Cole seakan bermimpi selepas disaman sebanyak RM364. Seakan bermimpi surat saman yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan Lewisham itu terhadap Cole hanya kerana bayang-bayang keretanya. Berdasarkan tindakan yang dikenakan itu tidak masuk akal, Cole mengemukakan rayuan namun ditolak atas alasan saman yang dikeluarkan adalah sah. Di Bitterfeld, Jerman, seorang individu terkejut selepas menemukan wang tunai berjumlah RM700,000 dalam sebuah kabinet dapur terpakai yang dibeli menerusi platform dalam talian eBay. Wang itu ditemui dalam sampul surat yang ditinggalkan di salah satu kabinet. Thomas bertindak jujur dengan membawa wang itu ke balai polis berhampiran. Bagaimanapun, sampul surat kedua yang berisi lebih banyak wang tunai ditemui selepas itu. Penjual kabinet iaitu cucu kepada pasangan warga emas yang menjual perabot berkenaan mendakwa tidak mengetahui apa-apa mengenai perkara itu. Baik, berita perdana 29 April berakhir di sini. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita awal semasa RTM termasuk kami di seksyen berita TV sepanjang Ramadan ini. Terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke akademik dengan memakai pelitup separuh muka. Ya, program inklusif menyusul selepas ini, jadi terus bersama kami di RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.